Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idha syi'ta. Allahumma innaka afun tuhibbul af fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul af fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul af fa'fu anna. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang cukup mulia ini, malam yang ke-23, betul Ramadan Al-Mubarak, yang semakin menghampiri penghujung dia. Anda selalu sebut, kalau bercakap tentang awakhir Ramadan, memang inilah yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim, bila menjelaskan tentang kefarduan Ramadan itu sendiri, puasa Ramadan itu. Allah akan sebut ayyaman ma'dudat, hari-hari yang boleh dikira. Daripada hari yang pertama hari ini dah hari yang ke-20, 22 malam yang ke-23. Tak lama mana pun, lagi seminggu akan berakhir Ramadan yang senantiasa kita nanti-nantikan sepanjang hidup kita setiap tahun, sehinggalah Allah panggil pulang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini kita akan tengok sedikit dengan masa yang diberi oleh Hana tentang Al-Asharah Al-Mubashirin bil Jannah, 10 orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Dia ramai, mungkin malam-malam yang lain telah disebut tentang memanglah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini ada keistimewaan yang telah diberikan oleh mereka. Paling besar keistimewaan mereka ialah suhbah itu, nikmat suhbah itu, nikmat berada dalam kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan semua orang dapat berada dalam keadaan begitu, dalam kelompok begitu. Sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perkara yang cukup besar, yang kita pun impikan, siapa pun Muslim impikan redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dengan kita sendiri meredai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita itu sendiri. Tapi mereka ini kelompok istimewa. Dalam kelompok istimewa itu ada yang istimewa, ada yang lebih istimewa, yang kita panggil sebagai 10 sahabat yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hadis berkaitan dengan 10 Al-Ashrah Al-Mubashirin bil Jannah ini Rasulullah SAW sebut ketika Rasulullah SAW berada di Makkah. Maksudnya keseluruhan ke-10 ini adalah kalangan muhajirin semua. Tetapi bukanlah bermaksud sahabat-sahabat lain dalam kalangan Ansar. Hatta Imam Al-Bukhari nakalkan hadis, kan, ayatul iman hubbul ansar, kan, alamat ataupun tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita mencintai Ansar, kan, wa ayatun nifaq, dan tanda orang-orang munafik itu bughdul ansar, membenci para sahabat dalam kalangan Ansar. Bukan begitu. Maksudnya dalam kalangan sahabat Ansar pun ada sahabat-sahabat memang mereka telah diridai Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi keistimewaan diberikan kepada 10 orang ini. Yang malam ini kita nak ambil ialah sahabat yang keempat, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anda tahu apa prefer sebut karramallahu wajhahu, kan, sebab radhiyallahu anhu itu adalah bukan satu doa. Dia bukan satu doa. Kan, kalau kita biasa berkawan dengan ramai orang, kita akan tengok ada sebahagian daripada kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan ulama ini, mereka tulis radhiyallahu anhu walaupun bukan dalam kalangan sahabat, tapi mereka menulis radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu bukan iqrar, itu bukan penyaksian kita terhadap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala
kepada seseorang itu sendiri. Tak, itu doa kita. Itu doa radhiyallahu anhu kepada selain para sahabat, itu doa. Tapi bila kita bercakap tentang sahabat Rasulullah SAW, bila kita sebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kan, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, itu adalah iqrar, itu adalah penyaksian kita dengan apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Ayat yang anda bacakan tadi, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Gelaran yang diberi ini bukan gelaran raja bagi, bukan gelaran pembesar yang bagi, tak. Ini gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok yang kita sebut sebagai para sahabat. Ali radhiyallahu anhu diberi keistimewaan, bukan setakat istimewanya itu sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW, tetapi dia sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, dia telah diangkat maksudnya dia telah diberi penghormatan dalam kehidupan dia itu sendiri, sebagai orang yang berada di bawah tanggungan Rasulullah SAW. Abu Talib suatu ketika dahulu dia anak ramai, sampai 1 tahun itu dia, walaupun dia pembesar Quraisy, dia orang yang paling nombor 1 Quraisy, tetapi sampai satu masa dia berada pada keadaan yang tak mampu untuk menjalankan tanggungjawab dia, bagi rezeki, maksudnya menanggung anak-anak dia yang ramai. Akhirnya Rasulullah SAW dengan pak menakan dia, Hamzah bin Abdul Muttalib, ada sebahagian mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib, mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib. Mailah kami ambil 2 orang anak kamu untuk kami bela dan kami jaga mereka, mengurangkan tanggungan Abu Talib itu sendiri. Akhirnya Abu Talib bagi Rasulullah SAW ambil Ali bin Abi Talib duduk di bawah tanggungan baginda Rasulullah SAW. Hamzah ataupun Abbas radhiyallahu anhuma ambil, ketika itu masih belum sahabat lah kan, ambil Ja'far bin Abi Talib. Ini 2 orang anak Abu Talib yang diambil oleh Rasulullah SAW dan pak menakan Rasulullah SAW untuk berada di bawah tanggungan mereka, mengurangkan tanggungan pak menakan mereka itu sendiri. Sebab tu ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, Ali duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ambil dia sebagai macam menanggung dia dalam kehidupan dia. Itu satu. Bukan itu saja. Keistimewaan yang Allah bagi kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini ialah dia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Rasulullah SAW, bukan setakat sepupu Rasulullah SAW, bukan setakat duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW, bukan setakat diangkat menjadi budak-budak yang pertama memeluk Islam. Walaupun ada sebahagian mengatakan bahawa dialah orang yang pertama memeluk Islam, tetapi akhirnya ulama tengok balik, akhirnya ulama letak sebagai Ali bin Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama dalam kalangan yang bebas memeluk Islam. Ali bin Abi Talib orang yang pertama dalam kalangan budak-budak memeluk Islam. Khadijah binti Khuwailid orang yang pertama dalam kalangan wanita yang bebas memeluk Islam. Ali bin Abi Talib macam tu kedudukan dia. Bukan itu saja, kita dalam kehidupan kita lah, bila kita sayang, kita kasih kepada seorang, kita nak angkat dia, selain bukan saja dia jadi kawan kita, bukan setakat kawan biasa, tapi kita nak angkat dia jadi orang yang biasa, ada hubungan yang lebih akrab daripada itu. Rasulullah SAW angkat kedudukan Ali bin Abi Talib, bukan setakat sahabat, bukan setakat sepupu dia, ada hubungan kekeluargaan, tetapi Ali bin Abi Talib dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai menantu baginda Rasulullah SAW. Kan, menantu. Jadi hubungan itu bukan setakat adik-beradik saja, suhrah, maksudnya ada hubungan, jadi anak menantu kepada Rasulullah SAW. Ini berkahwin dengan anak Rasulullah SAW yang kita kenal nama dia Fatimah binti Muhammad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kita sampai pukul berapa? Ada sikit. Dia panjang nak cerita Ali bin Abi Talib ni panjang. Anda nak ambil 2-3 benda yang berkaitan. Yang seterusnya lah yang menariknya dalam kisah Ali bin Abi Talib ini ialah bagaimana peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah, kita semua tahu Rasulullah SAW membenarkan para sahabat dahulu hijrah. Para sahabat dulu hijrah yang pertama ke Habsyah, kan, ke Habsyah. Kemudian Allah perintahkan sahabat-sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Selepas itu baru Rasulullah SAW dapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda sendiri berhijrah. Itu yang Rasulullah SAW berhijrah lewat sedikit bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah bersedia sekian lama. Kan Rasulullah SAW bila pergi berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq di waktu yang tak pernah Rasulullah SAW datang ke rumah dia. Abu Bakar kata ini mesti ada perkara yang besar yang sedang Rasulullah SAW bawa nak bagi tahu beliau. Memang betul ya? Hijrah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah SAW berhijrah. Siapa yang Rasulullah SAW minta berada di rumah baginda Rasulullah SAW bukan atas alasan taktik dan sebagainya, tetapi atas sebab Rasulullah SAW ini digelar sebagai Al-Amin. Orang-orang di Mekah bagi kepada Rasulullah SAW untuk jaga amanah mereka. Ada barang-barang yang mereka bagi kepada Rasulullah SAW, kamu tolong jaga amanah ini. Ini Rasulullah SAW. Dalam keadaan ditolak dalam kalangan masyarakat Arab di Mekah, tapi dia tak boleh juga. Mereka menggelar dia sebagai Al-Amin, kan, orang yang amanah. Sebab tu Rasulullah SAW minta Ali, kamu duduk sekejap di Mekah, jangan berhijrah lagi, selesaikan urusanku dahulu. Ada lagi barang-barang yang masih tertinggal, ada amanah yang kamu kena selesaikan. Dan Ali mengambil tanggungjawab tersebut. Itu yang sebab Ali bin Abi Talib itu lewat sedikit berhijrah. Bila dia lewat berhijrah, perkara yang besar yang dibuat oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah ialah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Kan Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan ansar. Ini perkara paling besar. Selain membina masjid, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengimbangi kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam konteks sosial ialah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Kalau kita baca dalam kitab sirah, persaudaraan sahabat-sahabat ini bukan persaudaraan yang biasa pada awalnya. Persaudaraan mereka sehingga ke tahap boleh pindah macam saudara sekandung ini, boleh mewarisi antara satu dengan yang lain sampai ke tahap tu. Sampai ke tahap tu. Kemudian Allah nasahkan, Allah batalkan persaudaraan jenis itu dan balik kepada hubungan nasab itu sendiri baru boleh pindah harta warisan itu. Tapi sampai ke tahap tu lah. Ali bin Abi Talib dalam Sunan At-Tirmizi ada dijelaskan cerita ini. Dijelaskan bahawa akha Rasulullah SAW baina ashabihi. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kalangan para sahabatnya. Faja'a Ali datang, maksudnya sampai daripada Makkah ke Madinah. Faja'a Aliyun tadma'u aynah, dalam keadaan dia menangis. Faqala ya Rasulullah, dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, akhaita baina ashabika, kamu telah mempersaudarakan antara sahabat-sahabat kamu. Walam tu'akhi baini wa baina ahadin, dan kamu tak persaudarakan aku lagi antara sesiapa dengan sesiapa. Ini keluhan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW kata, anta akhi fid dunya wal akhirah, kamu adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Hadis ini dibincangkan oleh ulama. Adakah berlaku persaudaraan antara muhajirin dengan muhajirin? Yang kita biasa duk dengar,
persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Kan kisah yang selalu kita biasa dengar ialah kisah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, kan, dipersaudarakan dengan seorang sahabat yang sama lebih kurang status, kan, status dia orang kaya dengan orang kaya. Dia pun semawar, kamu nak mana satu? Saya ada dua apa ni? Dua, anda tak mau yang satu lagi itulah. Sagi ni ya. Kita ambil cerita yang siapa itu. Saya ada dua apa ni? Dua kebun, kamu pilih hang mana satu, kan? Ha. Tapi sahabat-sahabat ini dilatih oleh Rasulullah SAW. Kalau anak ambil peluang, ambil hak paling kebun harum manis, hak paling banyak sekali keluar ni, anak ambil itulah. Orang nak bagi, kan? Orang bagi free, ambil lah. Tapi Abdul Rahman bin Auf kata, semoga Allah berkati harta-harta kamu, tak payahlah. Tunjukkan aku di mana, pasar saja. Kemudian bagi sedikit modal untuk aku. Kemudian begitulah. Tapi dalam kalangan perkara ini disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dalam menjelaskan bahawa dalam kalangan sahabat berdasarkan hadis yang diriwayatkan ini berlaku juga persaudaraan antara Muhajirin dengan Muhajirin. Bukan saja Rasulullah SAW saja mempersaudarakan diri dia dengan Ali bin Abi Talib, ada juga kisah Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Sebab proses mempersaudarakan itu bukan semata-mata atas asas untuk mengimbangi antara yang kaya dengan yang miskin. Tak, bukan itu saja. Dia membabitkan persoalan pertolongan dan bantuan. Orang yang atas dengan orang yang bawah, orang yang berstatus tinggi dengan orang yang tidak berstatus sedikit. Bukan sekadar status ekonomi semata-mata. Itu. Jadi ada persaudaraan yang dilakukan ataupun Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kalangan Muhajirin dengan Muhajirin. Walaupun Ibnu Taimiyah sendiri tidak prefer pandangan itu. Ibnu Taimiyah dia tak prefer pandangan Muhajirin dengan Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi dua kisah ini telah menunjukkan bahawa ada dalam kalangan sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dalam kalangan Muhajirin dan Muhajirin. Okey. Allah bagi Ali bin Abi Talib ada satu kisah menarik. Anak nak tunjuk bahawa bagaimana Ali bin Abi Talib ini bila mana dia diutuskan oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Rasulullah SAW hantar ramai sahabat pergi ke Yaman, kan? Antara yang kita biasa dengar Zaid bin Thabit. Antara yang Rasulullah SAW hantar juga ialah Khalid bin Al-Walid. Rasulullah SAW hantar juga Khalid bin Al-Walid pergi ke Yaman. Dan antara orang yang Rasulullah SAW hantar juga ialah Ali bin Abi Talib. Kemudian kisah ini dinakalkan oleh Imam Sayuti. Ali bin Abi Talib dia risau bila mana Rasulullah SAW hantar dia pergi ke Yaman, sehingga kan Rasulullah SAW doa kepada dia kata kepada Rasulullah SAW, ba'athani Rasulullah SAW ila Yaman. Rasulullah SAW hantar aku ke Yaman. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ba'athani wa ana syab. Kamu telah hantar aku sedangkan aku ini muda, aqdi bainahum, aku nak selesaikan masalah mereka di Yaman. Wala adri mal qada, aku tak tahu apa itu qada. Kemudian Rasulullah SAW tepuk dada Ali bin Abi Talib. Kemudian Rasulullah SAW doa dengan satu doa. Dan selepas itu Ali bin Abi Talib dia tak takut dah untuk menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul. Ini dan sebahagian besar para sahabat, hatta Umar radhiyallahu anhu, dia kata kalau Ali ada, bagi Ali lah yang selesaikan satu-satu pertelingkahan dan pertikaian yang berlaku. Ni macam mahkamah syariah kita lah, kan, qadi itu. Anda ambil satu cerita menarik juga cerita ni. Imam Sayuti sebut dalam Tarikh Al-Khulafa ini, dia panjang sikit, dan 10 minit insya-Allah. Menarik. Dia kisah ini katanya dalam ini, qala jalasa rajulan yataghaddiyan. Dua orang lelaki sedang nak makan. Yataghadda ini makan tengah hari, ghada.
Asyak ini makan malam kan. Ya taghadda ni makan siang lah, makan siang. Ada dua orang lelaki yang bersiap untuk makan lah. Siapa lagi kita ada moral kita makan. Kalau ada lah, Allah Allah kan. Salah seorang daripada mereka ada 5 keping roti. Seorang lagi ada 3 keping roti. Ini persoalan matematik. Jangan ingat Ali bin Abi Talib tak pandai matematik. Dia antara sahabat yang pandai ilmu matematik ini. Faraid, antara sahabat yang pandai faraid ialah Ali bin Abi Talib, selain daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi cuba kita ni lah. Okey, ada 2 orang lelaki yang nak makan. Seorang lelaki A ada 5 keping roti, lelaki B ada 3 keping roti. Jadilah 8 keping kan? 8 keping. Bila tengah-tengah depa nak makan itu, okey, datang seorang lelaki yang tak bawa sekeping pun, tapi depa ajak, mai kita makan sekali. Jadilah ni ada 3 orang yang akan makan 8 keping roti. 3 orang akan makan 8 keping roti. Bila sudah makan semua, bangunlah orang yang ketiga yang tak bawa apa-apa tu. Kemudian dia bagi 8 dirham kepada 2 orang ini. 8 dirham. Okey, 8 keping roti, 3 orang makan. Orang yang ketiga itu bangun, akhirnya dia tak bawa apa-apa modal, akhirnya dia rasa bahawa dia kena bayar kot, makan tak bawa apa kan. Kita mau sangat apa? Makan free kan. Makan tak bawa apa, akhirnya lepas tu dia kata nah ambil 8 dirham. Kita kata 8 ringgit lah. 8 ringgit. Kamu bagilah berdua. Sebab saya tak bawa apa-apa, tapi kamu ajak saya makan, kemudian saya rasa saya kena bayar kot, tak bawa apa, saya bagi 8 dirham. Okey. Bila dia bagi 8 dirham, okey, ini adalah ganti aku makan tadilah, dia kata kepada kamu. Okey. 2 orang nak buat guna. 2 orang ini akhirnya mereka fatanaza'a. Mereka ini bertikaian. 8 dirham ini berapa orang nak ambil berapa? Kan, seorang lelaki bawa 5 keping roti, seorang lelaki lagi bawa 3. Kan? Yang makan 3 orang, bukan 2 orang. Yang makan adalah 3 orang. Lelaki yang ketiga bagi 8 ringgit, kemudian nak dibahagikan antara 2 orang. Jadi depa kata orang yang ada 5, yang bagi 5 keping roti itu, dia kata li khamsatu darahim. Saya sepatutnya dapat 5 lah, sebab saya 5 keping kan. 1 keping 1 dirham lah, 1 ringgit. Okey. Walaka salas. Kamu dapat 3 lah. Tapi lelaki yang dapat 3 ini dia kata aku tak redha. Kecuali kita bahagi 2. Dia ada hujah dia jugalah. Macam mana kamu kata boleh kamu 5 saya 3, sedangkan kita makan 3 orang. Kan? Jadi dia tak tahu makan banyak mana. Kan tak tahu makan banyak mana. Lelaki ketiga tu makan banyak mana, kita pun tak tahu. Saya makan banyak mana, saya tak tahu. Kamu makan banyak mana, tak tahu. Jadi lah ni kita kena bahagi sama orang tahu lah. Okey, lelaki pertama tadi yang bawa 5, dia kata 5 keping roti 5 ringgit, kamu 3 ringgit. Lelaki kedua kata tak boleh, kita kena bahagi 4 ringgit 4 ringgit. Tak selesai masalah, akhirnya bawa kes ini pergi kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an. Okey. Macam mana Ali sebut mula-mula? Sebut mula. Ali kata kepada apa ni? Faqala Ali kata laisa laka fi apa ni? Faqala apa ni? Dia kata bahawa kamu yang lelaki yang dapat tiga tadi, yang bawa tiga keping tadi, dia kata kamu redalah dengan 3. Dia dapat 5, yang lelaki bawa 5 keping itu 5, yang 3 itu kamu redalah dengan 3. Oh, dia kata mana boleh, saya tak boleh reda dengan 3, sedangkan 3 orang makan, patutnya bagi 2 lah. Ali kata jangan macam tu, kamu redalah dengan 3. Kalau kamu tak reda dengan 3, kamu akan dapat 1 ya. Kalau kamu tak reda dengan 3 ringgit tadi, yang tadi dapat 5 ringgit, kamu dapat 3 ringgit, kamu duduk petikai juga. Lah ni sebenarnya kamu hanya layak RM1 saja.
yang lagi RM7 ada pada lelaki yang bawa 5 keping roti tadi. Dia kata macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Sedangkan saya bawa 3 keping roti, dia bawa 5. Tentunya saya deserve 3 lah kan. 3 lah. Dia kata macam ni, dia nak ini penyelesaian Ali bin Abi Talib. Okey? Ali kata, dia kata alaysa li thamaniyata arghufin 24 thulutha. Dia ambil angka yang paling besar lah, daripada 8 keping roti, dia nak cukupkan untuk 3 orang, dia kena 24 lah. 24 per 3 kan, 24 per 3 untuk bagi 3 orang tu kan, baru adil kan. Betul-betul kamu nak adil betul-betul, ya, ini Ali tunjuk keadilan dia kan. 24 per 3 kali 8 24 lah, 24. okey, lelaki A, lelaki B dan lelaki C. okey, secara haknya Ali kata, dalam kes ini dia kata wala ya'lam akthar minkum aklan walal aqal. Tak ada siapa pun dalam kalangan kamu 3 ini yang tahu siapa makan lebih banyak daripada yang lain kan, tak ada. Jadi 24 itu tak ada siapa yang tahu. okey, fatahmiluna fi aklikum 'ala sawa, maka kamu sepatutnya makan samalah, seorang 8 lah kan. Fa akalta anta thamaniyata athlas, kamu kamu makan 8 lah kan. Tapi kalau dari segi hak, kamu dapat 9. Kamu makan 8, tapi dari segi haknya kamu dapat 9 lah kan. Dapat 9 lah. 3 kali 3 bukan 9. 3 kali 3 9. Tapi bahagi untuk 3 orang, kamu makan jadilah 8 kan. Lelaki yang bawa 5 tadi sepatutnya dia bawa apa? Kalau 2 5 kali 3 kan, 5 kali 3 15. Tapi dia makan untuk 3 orang, dia makan apa? 8 lah juga kan. Lah 8 juga. Jadi siapa yang nak bagi kepada yang ketiga tadi tu? Siapa yang nak bagi yang ketiga tadi tu? 15 dengan 9 kan. okey, 15 9. Dia ni makan 8, baki dia berapa? Daripada 15 7. Jadi orang yang 15 tadi bagi 7 daripada 15 bahagian dia kepada lelaki yang ketiga. Orang yang kedua tadi tu yang bawa 3 keping roti tu, dia 9. Dia makan hak dia 9, tapi dia makanlah 8. Dia bagi satu je. Betul? Betul lah kan. Satu bahagian saja daripada 9 dia itu, dia ambil satu bahagian, dia bagi kepada lelaki ketiga. Sedangkan lelaki yang bawa 5 keping roti tadi, bahagian dia sebenarnya 15, tapi dia makan hanya 8. Dia bagi 7 lagi bahagian dia kepada lelaki yang ketiga. Jadi kamu nak sangat kan tadi? Ali kata kamu nak sangat. Saya kata dah, kamu reda lah dengan 3 tu. Dia tak mau reda juga, nak juga hak dia. Lah ni padahal kamu dapat satu, yang kawan dia yang seorang lagi tu dapat 7. Begitu sedikit kisah, baru cukup lah semua. 8 lah jadi 24. Begitu sedikit kisah yang dinakalkan oleh Imam Sayuti dalam Al-Khulafa Ar-Rashidin ini, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Sebagai masa pun tak ni lah, tak apa. Wallahu alam bisawab. Begitulah sedikit anda nak akhiri sedikit dengan kata-kata Ali radhiyallahu anhu. Cantik kata-kata ini. Dia kata, dia tanya kita, mas-sakha, apa yang dikira sebagai pemurah itu? Yang dikira sebagai pemurah itu apa dia? Qala, dia kata, ma kana minhu ibtida' fa amma ma kana an mas'alatin fa haya'u wa takarrumin. Dia kata yang dikira sebagai pemurah itu ialah ma kana minhu ibtida', perkara yang bermula daripada dalam diri dia.
Yang dikira sebagai pemurah itu bukan dikira sebagai jumlah dan sebagainya itu. Perkara yang datang daripada diri dia, dalam diri dia sendiri. Dengan niat yang ikhlas untuk bagi sesuatu perkara bukan kuantiti tetapi kualiti apa yang ada dalam diri dia itu. Okey. Wa amma ma kana an mas'alatin, tetapi meminta ini tak sekali-kali. Maksudnya tadi orang yang memberi, tapi orang yang menerima itu dikira sebagai pemurah juga. Dengan apa? Dia tak meminta-minta. Sebab apa dia tak meminta-minta? Fahayaun wa takarrumin. Sebab dia malu dan dia ada nilai diri. Ini yang dikira sebagai pemurah itu. Bukan setakat orang yang memberi saja yang dikira sebagai pemurah, itu pun tak dinilai dengan kuantiti dia yang banyak, selagi mana dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang yang menerima itu juga sebagai dikira sebagai pemurah. Dengan apa? Dengan dia tidak meminta-minta, kerana dia rasa ada nilai diri dia dan dia malu, dan dia rasa bahawa ada orang lain yang lebih memerlukan daripada dia. Wallahu alam bisawab. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi